dalam drafting a game mereka ini. Jadi kita akan lihatkan Kibo Hoshiko mereka akan dapatkan first pick terlebih dahulu dan Jijimon mereka akan berada di dalam second pick. Untuk Kibo Hoshiko mereka akan keluarkan Matilda terlebih dahulu dan pasukan Jijimon, siapakah yang akan diberikan fokus? Adakah mereka akan keluar Selena telah pun diberikan keutamaan banning kepada Jimon. Jadi mungkin ini adalah ban dan dalam masa yang sama juga mungkin mereka keluarkan Selena sebab ianya akan mengganggu rotasi kanan mereka sendiri. Jadi terus saja kita akan lihatkan berbaki dalam masa 5 saat pasukan Kibo Hoshiko mereka akan mengeluarkan satu hero ketika ini iaitu Pakito. Sememangnya kita tahu bagaimana hero Pakito ni sangat berbahaya untuk dibiarkan. Ada knockout strike dan juga jab damage yang besar boleh dikeluarkan oleh si abang botak ini. Phobius juga telah pun dikeluarkan. Dan kalau kita lihatkan di sini, Hayabusa masih lagi terbuka. Ruby, Esmeralda masih lagi ada barat, apa lagi Xbox. Wow, terlalu banyak hero yang terbuka untuk pasukan Kibo Hoshiko dapatkan terlebih dahulu. Jadi kita akan saksikan siapakah pemilihan hero untuk pasukan mereka ketika ini. Hayabusa terus saja dapatkan terlebih dahulu oleh pasukan Kibo Hoshiko dan pasukan Jijimon. Kalau mereka nak dapatkan Ruby, ini waktu yang lebih sesuai, waktu yang sangat sesuai. Sebab Ruby boleh counter kepada Hayabusa seperti yang kita bincangkan tadi. Ruby telah pun dapatkan terlebih dahulu. Dan kalau mereka nak ambil Esmeralda juga adalah satu pick yang baik. Tapi mereka fokuskan kepada pengambilan Farsa yang di mana mid laner terkuat pada patch ketika ini, antara terkuat lah, dengan high ground attack dia yang sangat berbahaya. Tapi Kibo Hoshiko mereka balas balik dengan pengambilan Yif di mana counter kepada, dia bukanlah counter, dia high ground versus high ground untuk kedua-dua mid laner. Nathan telah pun dapatkan terlebih dahulu oleh pasukan Kibo Hoshiko dan Kufra terus saja diberikan fokus oleh pasukan Jijimon. Jadi dua disable punya hero telah berdapat oleh pasukan Jijimon di mana akan memberhentikan pergerakan daripada Hayabusa. Dalam masa yang sama, kalau Kufra tepat timing dia boleh memberhentikan real world manipulation daripada Yif. Pasukan Jijimon mereka mengeluarkan Yuzong, di mana Yuzong adalah counter yang baik kepada Farsa, satu ban yang baik. Dan pasukan Kibo Hoshiko kat sini mereka boleh ban keluar Link kalau mereka mahukan. Kalau mereka nak keluarkan Lancelot, Roger, itu pun boleh. Yin Sanshin, mereka jungler lah, senang cakap jungler untuk pasukan mereka. Terus sahaja mereka akan keluarkan hero yang saya sebutkan tadi, Yin Sanshin. Dan Jijimon mereka boleh ambil gold laner dulu kalau mereka nak simpan jungle mereka di saat yang terakhir, sebab mereka ada Lancelot ke sana. Jadi counter yang baik untuk Hayabusa adalah mendapatkan Lancelot. Dan terus saja seperti kita katakan tadi, mereka akan dapatkan hero gold lane dulu. Brody antara yang sangat kuat kat gold lane ketika ini. Dia ada stun, dia ada burst yang sangat besar. Kalau diberikan free farming, Brody memang sangat-sangat berbahaya. Dua pick yang terakhir untuk pasukan Kibo Hoshiko, Johead pun dapatkan. Wah, Johead terbuka sebenarnya. Saya terlupa sebab Johead ni dia adalah one of the favourite pick untuk diletakkan sebagai Roma dengan injector dia. Walaupun ada sedikit perubahan, tapi Johead memang sangat berbahaya. Johead dan juga Xbox telah pun dapatkan pasukan Kibo Hoshiko. Dan Jijimon jungler mereka Roger, apa lagi, Lancelot, one of pick yang baik untuk didapatkan oleh pasukan mereka. Link juga adalah satu perkara ataupun hero yang baik, tapi mereka memfokuskan kepada Roger terlebih dahulu. Dan terus sahaja melangkah drafting kita pada game ini. Saya dengar lomba bahagian ni power gila pakai god. Nantikan beliau buy one dengan Frost the Magus God versus Faramis. Itu masalah dia. Kalau dengar nama Frost, dia memang hanya bisa Faramis. Dia memang hanya bisa Faramis. Teresa Kibo Hoshiko kuat. Tak, saya pernah nampak Jadi memang one of team yang kuat juga mereka ni. Jadi Idlan Ishraf, ada orang react marah, wuhu. Siapa yang react marah tu jangan. Cepat tu CCTV jap.
Janganlah CCTV je, komen lah sikit. Nanti mana nak tahu admin bagi hadiah lagi. Cik, saya banyak kali sebut hadiah. Nanti kalau awak dapat hadiah, awak kena kongsi dengan saya tau. Dah share kat grup je yang satu. Patutlah orang buat emoji marah Hey. Ya betul. Jadi tak apa mengenai masa, kita akan terus masuk ke dalam game kita. Pasukan Kibo Hoshiko menentang pasukan Digimon. Siapakah yang akan mara kepada peringkat seterusnya? Sama-sama kita nantikan di sini. Untuk pasukan Kibo Hoshiko, kita ada Hazel Rodriguez, kita ada Oh My Boro, Fan, Deraldo, Jeffrey Dos Santos Jr. Untuk Digimon, kita ada Kura, Yami, Kuroko, Fleece, Tyler dan juga Meowth. Jangan lupa seperti yang kita borakkan tadi, dapatkan giveaway sebanyak live stream ini berlangsung sebanyak 10,000 diamond diberikan kepada disediakan kepada pemenang. Bukan diberikan, disediakan kepada pemenang. Ada jumlah diamond yang anda boleh dapatkan. Macam mana nak tahu? Rujuk link di ruangan description telah pun ditetapkan. Dan lihatlah ketika ini Little Wanderer diberikan kontes terlebih dahulu, tapi pasukan Kibo Hoshiko yang dapatkan si kura-kura kecil ini, di mana didapatkan oleh Hayabusa menggunakan Retribution. Sebab apa pentingnya Little Wanderer guys? Sebenarnya Little Wanderer ni kalau kita boleh kontes, ambil peluang untuk kontes. Sebab apa? Dia akan bagi kita kelebihan daripada segi level sedikit. Dalam masa yang sama dia boleh open map dan akan memberikan movement speed dekat kawasan river. Itu akan menyebabkan jungler kita kalau dapat, dia boleh lakukan rotation dengan lebih pantas. Kalau yang dapat tu mid laner ke, roamer ke, bayangkan betapa cepatnya dia boleh rotate dekat lane demi lane. Dia nak datang lane atas boleh, kemudian dia nak balik dekat lane mid untuk jaga lane tu pun baik. Itu yang pentingnya Little Wanderer, selain memberikan vision kepada pasukan kita sendiri. Tapi lihatlah di bahagian bawah ketika ini Deraldo cuba untuk memberikan damage terlebih dahulu, tapi Meowth yang menerima sedikit damage daripada Fan menggunakan Hayabusa ketika ini. Wings by Wing daripada Kurayami cuba untuk memberikan damage kepada Fan, tapi dia tak ada Feather Airstrike untuk dilakukan bagi burst pasukan Kibo Hoshiko. Jadi perlu berundur terlebih dahulu. Kuroko dalam bahaya ketika ini. Quad Shadow dan juga Last Insanity telah pun digunakan. Kuroko akan menjadi mangsa first blood kepada Fan ketika ini. Hayabusa dalam bahaya. Satu cakaran daripada Meowth berjaya untuk menumpaskan Hayabusa ketika ini, menyebabkan 1-1. Tetapi kelebihan untuk pasukan Digimon kerana mereka berjaya untuk menumpaskan jungle pasukan Kibo Hoshiko. Jangan lupa juga kepada semua penonton-penonton kita untuk follow Games My Esport official platform. Boleh pergi ke Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk dapatkan info-info kalau ada tournament lagi, kalau ada apa-apa update daripada Games My sendiri kepada anda semua. Mungkin ada peraduan-peraduan ke akan dilakukan, mana nak tahu kan. Jadi jangan lupa untuk follow laman web sosial yang tertera. Jadi turtle yang pertama cuba untuk dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Kibo Hoshiko dekat sini. Turtle ini akan ditarik sedikit untuk memberikan kesusahan kepada pasukan Digimon untuk kontes, tapi Kufra dengan adanya Tyrus Revenge cuba untuk memberikan damage terlebih dahulu. Last Insanity meletupkan Flinks, terus saja dikorbankan ketika ini. Real World Manipulation telah pun digunakan. Kurayami terpaksa cancel out terlebih dahulu dia punya Feather Airstrike. Meowth cuba untuk melepaskan diri, lompatan kepada Wolf Form mengelakkan stun daripada Real World Manipulation yang dikeluarkan oleh Oh My Boro. Fan cuba untuk memberikan damage kepada Meowth ketika ini. 1 lawan 1, situasi yang agak berbahaya untuk Meowth. Meowth akan ditumpaskan. Fan membalas dendam terhadap kill tersebut sebentar tadi. Tyrus Revenge dengan flicker tidak terkena kepada sesiapa, menyebabkan pasukan Digimon mereka terpaksa melakukan pertahanan terlebih dahulu kerana Kibo Hoshiko telah pun bergerak ke arah purple buff pasukan Digimon. Feather Airstrike dilepaskan dan lihatlah Unstoppable Force melontarkan Kurayami ke belakang dan Ogi Shade kill gunakan, tapi kill tersebut diberikan kepada Jeffrey Dos Santos Jr. yang mungkin berasal daripada Brazil kat sini. Roger tak ada purple buff, jadi bukanlah satu masalah sangat. Cumanya farming rate dia akan menjadi sedikit perlahan kerana kita tahu Hayabusa kalau dia dapat snowball, dia dapat moment dia memang sangat-sangat berbahaya. Berbalik juga Roger pun hero moment yang sangat baik, tapi Sylar terus saja ditumpaskan sebentar tadi. Deraldo juga berjaya untuk mendapatkan Kuroko di bahagian bawah. Laning atas, laning bawah untuk pasukan Digimon telah pun diberikan tekanan oleh pasukan Kibo Hoshiko. Situasi yang agak sedikit sukar untuk pasukan Digimon ketika ini. 7 kill berbalas 2 dan Hazel Rodriguez Nathan kalau diberikan free farming memang sangat berbahaya. Head untuk melarikan diri terlebih dahulu. Nathan
Bahaya ketika ini telah pun dikepung oleh beberapa orang pemain, tapi entropi digunakan untuk mengelakkan diri daripada situasi yang berbahaya datangnya Kufra untuk memberikan stun. Tetapi bijaknya seperti tadi Hazel Rodriguez, entropi dulu kat bahagian belakang. Kalau enemy cuba untuk pick off dia akan kembali balik ke dalam dia punya portal dan pergi ke bahagian belakang, menyebabkan Digimon gagal untuk mendapatkan si Nathan ini. Dan di bahagian tengah, Tyrus Revenge charge terlebih dahulu, cuba untuk mendapatkan beberapa orang pemain Kiboshiko, tapi tak ada siapa dekat situ. Dia perlu berundur terlebih dahulu. Jawhead dia akan zoning, berikan info kepada pasukan mereka di manakah kedudukan pasukan Digimon yang lain. Tyrus Revenge terkena kepada Hayabusa. Tyrus Rage berjaya untuk melekatkan Hayabusa ke arah dinding, tapi Ogi Shadowkin telah pun dilepaskan terlebih dahulu. Meowth dalam bahaya ketika ini. Hayabusa berjaya untuk mendapatkan fling, satu super position daripada seorang Nathan, berjaya untuk mendapatkan Meowth. Flicker digunakan oleh Jeffrey Dos Santos Jr. untuk memberikan damage kepada Roger dan berjaya untuk menjatuhkan hero tersebut. Alamak, Sylar dalam bahaya. Fun berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Dan Jeffrey Dos Santos Jr. tadi, dia bermain dengan api, tapi high risk, high reward. Dia tak mati dalam masa yang sama. Dia berjaya untuk mendapatkan Sylar sebentar tadi yang menggunakan item ataupun emblem sebenarnya Weapon Master, tapi terlebih dahulu Fun mega kill, berjaya untuk menumpaskan Farsa. Okay, ini 12 kill berbalas 2. Perbezaan gol 20,000 balas 14,000. Satu perbezaan yang besar. Dan kalau anda nak tahu apa perbezaannya produk Realme daripada produk-produk yang lain, kerana GT Neo 2 Snapdragon 8705G processor, kemudian ada 120Hz E4 OLED display, dan juga ini yang paling saya suka, 65 watt super dark charge. Anda charge tu, anda pergi mana, tandas ke, pergi makan ke, balik-balik kejap tengok phone dah full bateri, kemudian boleh main atau spam rank Mobile Legend balik. Tapi dilihatkan pertarungan telah pun bermula, dia manipulation telah pun dilepaskan, Last Insanity di bahagian belakang berjaya untuk meletupkan triple kill, dan Maniac Geraldo ketika ini mencari coverage, dan terus saja Digimon cuba untuk mengelakkan diri daripada pasukan Kiboshiko yang marah ke hadapan, dan Savage untuk Hoshiko, Savage pertama untuk tournament King Esport Championship 2021 ketika daripada Geraldo menggunakan Xbox Last Insanity, mendapatkan 3 orang. Fire Missile berjaya untuk dapatkan seorang, dan bantuan daripada ahli pasukan yang lain. Kiboshiko berjaya untuk, ataupun Jeffrey Dos Santos daripada Kiboshiko berjaya untuk melontarkan Ruby, dan Savage untuk pasukan Kiboshiko sendiri, iaitu Geraldo. Nampak tak guys? Itulah orang panggil chemistry. Dia tak KS tadi. Kalau betul tu baru betul-betul member guys. Dia tak KS. Kalau kata ni memang, kalau saya KS. Kalau saya KS. Kalau Frost kan, kalau Frost dia main dia memang akan KS. Dia tu memang akan KS guys. Nasib baik dia tak KS ni awet member dia. Tapi Kurayami telah pun dikorbankan terlebih dahulu. Tyrus Revenge digunakan oleh Flinch ketika ini, situasi yang agak berbahaya. Bouncy ball digunakan untuk mengelakkan diri, tapi tarikan berjaya untuk mendapatkan Jeffrey Dos Santos. Terus saja terkorban ketika ini. Nathan ingin melakukan split pushing di bahagian atas terlebih dahulu, free farming, tapi lihatlah Hayabusa memberikan damage kepada Kuroko, dan Flinch untuk memberikan pertahanan kepada Kuroko di bahagian bawah. Sebentar tadi turret akan tetap juga dijatuhkan. Kuroko, anda dalam bahaya. Kenapa anda bermain terlalu hadapan, menyebabkan dia terkorban ketika ini. Hayabusa cuba untuk memberikan damage terlebih dahulu. Turn 4 memory tidak boleh untuk dapatkan kill legendary untuk Geraldo ketika ini. Mencari Meowth di bahagian belakang. Rodriguez ataupun Hazel Rodriguez juga datang untuk memberikan sedikit bantuan cakaran, berjaya untuk dapatkan Oh My Boro, tapi Godlight untuk Fun ketika ini menyebabkan pasukan Digimon berlaku ataupun kehilangan 3 orang pemain. Berlakunya situasi yang agak tegang ketika ini. Hayabusa masuk cuba untuk memberikan damage terlebih dahulu. Flinch tidak sempat untuk melakukan Tyrus Rage. Dalam masa yang sama, double kill untuk Hazel Rodriguez di bahagian bawah. Minit yang ke-10. Kehilangan 5 turret berbalas kosong ketika ini adalah situasi yang sangat sukar untuk pasukan Digimon, dan 33,000 berbalas 22,000 perbezaan gol. Sememangnya satu perbezaan yang sangat-sangat besar untuk
kedua-dua pasukan. Kibo Hoshiko jauh lebih ke depan dengan Fan 8-1-10, Deraldo 8 kill, tapi lihatlah Sylar ketika ini Tuan Park Memory telah pun digunakan tetapi tidak berjaya untuk melepaskan diri dari situasi yang berbahaya. Tetap juga akan dikorbankan, satu demi satu masuk tapi terus sahaja diberikan hukuman. Kurayami juga akan menjadi mangsa yang ketiga. Triple kill untuk Fan ketika ini. Deraldo datang di arah tengah cuba untuk memberikan bantuan. Kalau anda lihatkan ketika ini, sedar tak sedar sebenarnya wipe out untuk pasukan Digimon dan Crystal diberikan fokus satu lagi game yang one-sided ketika ini. Pasukan daripada Digimon terpaksa menerima kekalahan yang agak luar biasa boleh saya kata. Dan Kibo Hoshiko jauh ke hadapan dengan Fan 11-1-12. 10 minit game, satu jangka yang sangat pendek. Dan apa pun tahniah juga untuk pasukan daripada Digimon kerana berjaya untuk memberikan lah, mendapatkan experience dalam pertarungan, dalam pertandingan. Jadi itulah apa yang anda perlu dapatkan, growth berdasarkan experience. Jangan nampak berapa kali kalah, nampak yang mana kita nak dapatkan.